Hamada ini adalah benda yang tidak hidup, benda yang tidak bernyawa. Jadi elok-elok kita nak puji Allah, Tuhan sekalian alam, kita mengatakan hamada itu tidak hidup, benda yang yang mati, yang tidak hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar apa kesan kalau kita tersalah baca makhraj sikitnya. Kita baca makhraj lari dan salah. Apa kesan dia kepada terjemahan ataupun maksud ayat tersebut. Dan surah yang kita nak bincang hari ini adalah surah Al-Fatihah. Surah yang kita baca sepanjang hari. Nabi sebut la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat seseorang itu yang mana kalau dia tidak baca surah Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Jadi ayat yang Ustaz nak ambil adalah pada ayat pertama atau ayat kedua dalam surah Al-Fatihah, perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kesan dia kalau kita salah sebut makhraj? Contoh kesalahan yang selalu orang buat tapi dia tak perasan. Antaranya adalah dia baca Alham, dia bunyi le. Alham. Itu salah. Sebab tidak ada dalam surah Al-Fatihah hukum Alham tu menjadi qalqalah. Qalqalah ni kita panggil lantunan suara lah. Kita bunyi contoh Qul huwallahu ahad. Ada lantunan. Alhamdu alham, dia tak bunyi ala, dia bunyi alham. Alhamdulillahi rabb. Alhamdu. Kemudian kesalahan kedua, ramai orang tak perasan, yang mana kesalahan ni dipanggil khata' jali, iaitu kesalahan yang besar yang ramai orang tak ambil serius, kadang terlepas pandang. Dia baca salah dia pun tak sedar. Apa dia? Dia baca perkataan alhamdu tu menjadi huruf ha, iaitu alhamdu. Ha, huruf ha. Kenapa tak huruf ha ni Ustaz tulis? Bentuk ha. Ha tu dengan huruf ha yang bulat tu. Boleh bayang kot no? Jadi ada beza dia. Kalau alhamdu kan maksud dia adalah segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kamus Ustaz nak tunjuk yang kita kena check, ataupun kalau kita boleh check, kita pergi kamus, kita buka kamus Al-Ma'ani, yang mana kamus ni dia mudah sebab dia online. Kamus Al-Ma'ani, nampak tak kat sini? Jadi type je perkataan hamada, iaitu bermaksud kita puji, hamada yang terpuji ataupun puji, Ahmad yang terpuji. Baik, kita tengok dia kata apa kat sini. Dia kata as-sana'u bil jamil, kita puji dengan orang kata apa, dengan kecantikan, dengan keseronokan, dengan kesyukuran. Alhamdu ni bermaksud kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur. Ustaz ada buat kelas tadabbur Al-Quran surah Al-Fatihah, iaitu surah yang paling banyak fadilat disebut dalam hadis, lebih banyak daripada surah Al-Mulk yang kita baca setiap malam. Lebih banyak fadilat disebut surah Al-Fatihah ni berbanding surah Al-Kahfi yang kita baca setiap minggu. Paling banyak fadilat, paling banyak, dan Nabi paling galakkan sahabat untuk baca. Tapi tak semua orang tahu. Dalam kelas tadabbur tu Ustaz ada kongsi kan fadilat-fadilat, kelebihan macam mana kita nak faham surah, apa dialog kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari hadis yang sahih, hadis Muslim. Dalam kelas tadabbur Al-Quran mengajianonline.com ada anjurkan, kalau nak boleh kontak mengaji online lah, kita akan bantu. Tapi nak katanya alhamdu bermaksud kita puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz bawa pi pula perkataan yang kedua, iaitu huruf ha. Kita cari huruf hamdu, ha mada. Ni nampak tak perkataan tu, hamada tu Ustaz tunjuk kat skrin. Dia tengok hamada. Apa maksud hamada ni? Dalam kamus Ma'ani, maksud dia adalah mayit ataupun mait, benda yang mati, dia tidak hidup. Apa lagi? Kita boleh tengok hamada ataupun makan la nabat fi, tempat yang mana hidupan ataupun tumbuhan tak boleh nak hidup, tempat tu kering, benda tak boleh nak survive. Jadi maksud surah Al-Fatihah ni kita nak kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bermaksud segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita nak puji Allah, Tuhan kepada sekalian alam. Alhamdu, ha. Tapi kalau kita baca alhamdu, bermaksud hamada ini adalah benda yang tidak hidup, benda yang tidak bernyawa. Jadi elok-elok kita nak puji Allah, Tuhan sekalian alam, kita mengatakan hamada itu tidak hidup, benda yang yang mati, yang tidak hidup. Jadi sebab itu kita kena betul dan baiki makhraj bacaan Al-Quran kita, barulah kita dapat makna yang betul. Kesalahan yang kita baca dalam surah Al-Fatihah tu kita sangka macam betul, tapi sebab tak ada guru yang semak bacaan kita, yang dengar kita punya bacaan, sebenarnya salah, dan kita berdosa. Dosa ke tak berdosa sebenarnya kalau kita salah makhraj tapi kita tak sedar? Soalan berdosa ataupun tidak, kalau kita mengaji dan kita salah dalam usaha kita mengaji, tidak mengapa, kita belajar sampai betul. Tapi kalau kita memang tak mengaji dan kita memang tak mau mengaji, sedangkan kita salah, dan salah itu adalah khata' jali, iaitu kesalahan yang besar, kesalahan makhraj huruf yang
boleh merubah makna, maka dia berdosa. Sebab itu tuan-tuan, ambillah peluang masa yang kita ada ni untuk mengaji Al-Quran dengan siapa pun tak apa. Nak belajar dengan bukan mengaji online.com pun boleh, nak belajar dengan ustaz-ustaz lain pun boleh. Yang penting mengaji Quran. Sementara hayat kita masih ada, insya-Allah ustaz akan kongsikan dalam video-video yang lain kesalahan-kesalahan yang memberi kesan kepada perubahan makna yang kita tak sedar. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan share video ni kepada ramai orang supaya mereka dapat belajar dan dapat baiki bacaan dengan lebih baik. Assalamualaikum. Ustaz pesan, malulah umur dah lanjut tapi masih tak lancar mengajar Al-Quran. Dah berapa puluh tahun dah kita solat, baca Al-Fatihah pun masih tak betul. Habis tu, saya tak pandai mengaji lagi. Macam mana? Tak apa, jangan risau. Sekarang kan dah ada mengajionyline.com. Hari dan waktu boleh pilih. Ustazah pun ada. Yang paling best, di mengajionyline.com, yuran boleh tetapkan sendiri. Mudah sangat. Betul ke? Ya, mengajionyline.com ada pelajar seluruh Malaysia. Ada lebih 15 buah negara seluruh dunia. Okey. Sekarang saya daftar di mengajionyline.com. Layari mengajionyline.com untuk maklumat lanjut.